Berita Al-Hijrah 13 Muharram 20 Ogos, Ismail Sabri angkat sumpah sebagai Perdana Menteri esok. Juga pengasas rumah bonda didakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Herman Marzi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melantik Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Ia selepas ahli Parlimen Bera itu menerima sokongan 114 ahli Dewan Rakyat sekaligus memperoleh majoriti yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Perkara itu dinyatakan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin dalam satu kenyataan rasmi Istana petang tadi. Susulan itu istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat serta menandatangani sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri akan diadakan esok jam 2.30 petang di Istana Negara. Dalam kenyataan itu, Seri Paduka Baginda turut menzahirkan pandangan dengan pelantikan Perdana Menteri ini, maka kerajaan perlu meneruskan usaha-usaha memerangi pandemik COVID-19 dengan segera demi kemaslahatan dan keselamatan rakyat serta kesejahteraan negara yang amat terkesan akibat krisis dan ancaman pandemik ini. Baginda turut menzahirkan harapan agar dengan pelantikan Perdana Menteri baharu ini, kemelut politik dapat diakhiri dengan segera dan kesemua ahli-ahli Dewan Rakyat dapat mengedepikan agenda politik dengan bersatu hati. Ahli-ahli Dewan Rakyat turut diingatkan supaya mempamerkan solidariti dengan memberikan keutamaan, komitmen yang tinggi dan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Terdahulu, mesyuarat khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara berlangsung selama 2 jam bagi membincangkan isu semasa termasuk pelantikan Perdana Menteri baru. Mesyuarat yang bermula pada jam 2.30 petang itu dihadiri Raja-Raja Melayu yang mula tiba seawal 1.57 tengah hari. Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah antara terawal berangkat tiba pada jam 1.57 tengah hari. Diikuti Sultan Kedah Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah 3 minit kemudian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah pula berangkat tiba pada jam 2.22 petang, disusuli Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin 5 minit kemudian. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berangkat tiba pada jam 2.33 petang, disusuli keberangkatan tiba yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Dan berikut saksikan paparan latar belakang bakal Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dilahirkan pada 18 Januari 1960, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendapat pendidikannya di Sekolah Kebangsaan Bangau. Pada tahun 1967, seterusnya Sekolah Menengah Air Putih Kuantan pada 1973 dan Sekolah Menengah Teknik Kuantan pada 1976. Beliau melanjutkan pelajarannya ke peringkat tinggi di Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya pada tahun 1980. Datuk Seri Ismail Sabri memulakan kerjayanya sebagai peguam pada 1985 dan pernah menjadi setiausaha politik kepada Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Datuk Sabaruddin Cik. Beliau menceburi bidang politik pada 1987 dengan bermula sebagai ahli jawatan kuasa UMNO bahagian Temerloh sehingga menjadi Ketua UMNO bahagian Temerloh pada 2004. Datuk Seri Ismail Sabri mula mengorak langkah dalam pilihan raya umum ke-12 selepas menang bertanding atas Parti Barisan Nasional di kawasan Parlimen Bera di Pahang. Beliau berpengalaman menyertai jemaah menteri sejak tahun 2008 dan portfolio yang pertama dipegang beliau selepas menang PRU merupakan Menteri Belia dan Sukan. Pada 2018, Datuk Seri Ismail Sabri dilantik sebagai Naib Presiden UMNO selepas penyandangnya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilantik sebagai Presiden UMNO. Beliau juga berperanan sebagai Ketua Pembangkang pada tahun 2019. Pada Mac 2020, beliau dilantik sebagai Menteri Kanan Kluster Pertahanan dan Keselamatan di bawah pimpinan bekas Perdana Menteri ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Pada 7 Julai lalu, Datuk Seri Ismail Sabri telah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dalam masa yang sama masih memegang jawatan Menteri Kanan Kluster Pertahanan. Hari ini Yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk melantik Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ke-9 selepas mendapat sokongan majoriti sebanyak 114 ahli Dewan Rakyat yang boleh membentuk kerajaan yang baru. Baik, apa yang pasti pelbagai cabaran perlu ditangani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9 terutama dalam meredakan kemelut politik negara selain meneruskan usaha menangani wabak COVID-19. Untuk itu di talian Skype sekarang kita bersama pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Prof, apa khabar? Ya, baik. Baik Prof, apa cabaran paling besar perlu dilalui oleh Datuk Seri Ismail Sabri setelah dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 ini? Pandangan Prof. Ya, saya rasakan cabaran paling besar adalah untuk memastikan mampu untuk mantapkan Barisan Nasional, perkasakan Perikatan Nasional dan juga perkukuhkan hubungan dengan pembangkang supaya kita dapat bergerak ke arah jalur politik baru di mana kita tidak lagi terikat dengan politik sengketa ataupun politik dendam, pembunuhan karakter. Yang harus diutamakan adalah politik perdamaian. Bagaimanakah kita mampu untuk memastikan dilema politik kita harus berakhir hari ini, memberikan satu nokta, dan sudah pasti kita melihat ini kali pertama seorang naib presiden UMNO dilantik melangkaui presiden dan juga timbalan presiden parti, bermakna itu harus dimantapkan, dihalusi dengan perikatan bagaimanakah mampu untuk mencerna dan juga menjadi mediasi facilitator di antara BN dan juga dengan Perikatan Nasional. Dan waktu yang sama saya percaya dengan angka 114 itu agak nipis jalurnya. Bagaimana mampu untuk membawa sekali pembangkang dalam soal untuk bertanggungjawab menangani isu sebenar yang perlu kita hadapi. Jadi saya percaya ini langkah pertama yang perlu dilakukan oleh Perdana Menteri baharu, dan sudah pasti ini juga melihat kepada proses bagaimana secara konsultatif, secara bermusyawarah, berbincang untuk meredakan apa saja yang sedang berlaku. Baik Prof, ada terlalu banyak isu yang perlu ditangani oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Pada pandangan Prof, apa yang perlu menjadi prioriti utama oleh Datuk Seri Ismail Sabri sebaik saja menerajui negara? Dan kita sedang berada dalam keadaan krisis nasional, kita berada dalam kedudukan berhadapan dengan malapetaka pandemik COVID-19. Sudah pasti 3 perkara yang saya rasakan perlu diberikan keutamaan dalam agenda kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri adalah satu, selesakan semula rakyat. Selesakan supaya mereka merasa seronok daripada keadaan sebelumnya. Kerana kita telah berhadapan untuk sekian lamanya, hampir 18 bulan, seolah-olah tidak ada penghujung kepada apa yang sedang berlaku. Jadi perlukan satu formula, satu tawaran baru, satu yang dianggap memerlukan pengorbanan dan juga kompromi dalam kalangan pelbagai pihak. Yang kedua adalah perkukuhan tentang soal kesejahteraan. Dan saya percaya kesejahteraan itu memainkan peranan penting jika kita mampu untuk selesakan rakyat kita. Jadi kesejahteraan itu banyak boleh dilakukan terutama dalam kontrak sosial kita, hubungan dalam kalangan pemimpin dengan pemimpin dengan pengikut dengan pengikut, masyarakat yang secara umum harus diberikan tumpuan utama dan bukan lagi soal politik. Saya percaya itu harus dijadikan sebagai agenda kedua. Yang ketiga adalah sihatkan rakyat. Bermakna bila kita sudah selesakan, sejahterakan, ketiga iaitu soal sihatkan rakyat, terutama dengan soal vaksinasinya, soal kesihatannya, soal literasi tentang kesihatan kita harus dipertingkatkan. Bermakna kita mungkin memerlukan satu bentuk acuan baru untuk menangani apa yang sedang berlaku tanpa secara berlebihan memberikan tumpuan kepada soal ekonomi ataupun soal lain semata-mata. Jadi nilai kepimpinan yang baik akan membawa kita ke sana. Baik, Prof. Dr. Siva Murugan Pandian, terima kasih banyak atas perkongsian bersama Berita Al Hijrah malam ini. Lain kali kita akan cuba hubungi Prof. Semula untuk sebarang perkembangan politik negara. Terima kasih, Prof. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Ini pula tentang kejadian kepala air di Titi Hayun, Yan Kedah Rabu lepas. Seorang pengusaha chalet Nasir Daud bimbang rumah dan chalet miliknya yang terletak 10 meter dari tebing sungai terhakis selepas dibadai arus banjir yang datang bersama batang kayu dan batu.
Menceritakan detik kejadian, Nasir bersama isterinya yang ketika itu berada di dalam rumah terdengar deruman air yang kuat datang dari belakang rumah. Sebaik keluar, terlihat air bersama kayu dan batu bergulung membadai chalet yang didiami pekerja kontrak penyelenggaraan kebun. Bunyi tengah ayak tu. Kuat bunyi dia, ayak dia macam kan, merombak macam tu, meralun. Dia dari sikit dia naik tu. Mula-mula dah tinggi. Jadi memang kuat semua ayak tu. Melaju semua. Kami semua takut tengok sekeliling ini, jalan-jalan ni semua dah penuh dengan ayak. Kami dah ingat kami nak lari mana tak tahu hari ni. Katanya sejak mengusahakan chalet itu lebih 20 tahun lalu, ini kali pertama kejadian yang sangat dahsyat berlaku. Nasir berasa lega kerana dia dan isteri serta 5 orang pekerja kontrak yang menginap di chaletnya terselamat. Nilai kerugian belum dapat dikenal pasti, namun hakisan tebing sungai menjadi kerisauan sekiranya berlaku hujan lebat dan terjadinya kepala air untuk kali kedua. Sementara itu, kontraktor seliaan kebun Ammar Husaini Ahmad Bashir, 23 tahun, berkata kejadian berlaku dengan pantas. Mujur pemilik chalet datang mengejutkan dia bersama 4 lagi pekerjanya yang sedang tidur dan lari menyelamatkan diri. Waktu tu saya pun tengah tidur juga. Jadi saya tengah tidur, lepas tu saya dengar ada satu macam batu besar berdatang turun mai gergung jatuh. Jadi saya tak sedar lagi time tu. Bila tuan rumah mai, dia beritahu bang ayak tu dah dah mai dah dekat dengan kami dah. Tu yang saya lari keluar. Dalam berapa minit, mungkin dalam 25 minit macam tu, jamban turun dah. Kami semua berkat lari naik atas lah. Tiba-tiba sampai pukul 4 tu, makcik tuan ni, dia tegur ke kami. Dia panggil lah. Kami pun bangun. Kami pun tak tahu apa. Tiba-tiba belakang tandas tu saya jatuh. Dalam kejadian petang kemarin, kepala air yang berlaku dari atas puncak Gunung Jerai mengakibatkan beberapa kediaman penduduk dan pengusaha chalet mengalami banjir lumpur. Kejadian itu mengakibatkan 4 orang maut setelah dibawa arus deras, manakala 2 lagi masih hilang. Baik, angka kes kematian brought in death BID menunjukkan tren penurunan meskipun terdapat peningkatan bagi status kematian tersebut. Menurut Komander bersama Greater Klang Valley Joint Task Force, Brigadier General Dr. Muhammad Arshil Moidin, kebanyakan kes BID yang berlaku adalah berpunca daripada individu yang tidak mengetahui mereka telah dijangkiti COVID-19 dan tidak mengemaskini status di MySejahtera. Laporan yang bersama Hanisa Hasanuddin. Jelasnya data tersebut diperoleh daripada waris atau ahli keluarga terdekat yang mengakui mangsa tidak mengalami sebarang simptom COVID-19 sebelum meninggal dunia secara mengejut. So ada lebih kurang sekitar bawah daripada 30% yang sebenarnya memang dah tahu dia ada COVID. So majoriti sebenarnya memang tak tahu pun dia ada COVID. So itu adalah masalah. Dan GKV STF sedang memandang serius perkara ini. Kita ada data yang menunjukkan beberapa tempat yang mempunyai kadar BID yang lebih tinggi daripada yang lain dan fokus khas kita berikan kepada kawasan-kawasan ini. Tambahnya, majoriti golongan yang BID adalah dari golongan yang berusia 60 ke atas dan juga individu yang mempunyai penyakit kronik. Sementara itu, berhubung penubuhan Greater Klang Valley Special Task Force GKV-STF, beliau memaklumkan bahawa mereka berjaya menurunkan kes menunggu COVID-19 di bahagian kecemasan di hospital-hospital sekitar Lembah Kelang. Jelasnya, sebelum penubuhan pasukan tersebut, kes COVID-19 yang terpaksa menunggu di bahagian kecemasan adalah sekitar 1,600 kes. Namun selepas penubuhan, angka tersebut turun mendadak sehingga 160 kes di seluruh hospital Lembah Kelang. Dalam pada itu, susulan kelonggaran bagi penerima vaksin di negeri fasa 1, beliau menyeru agar semua terus kekal menjaga SOP untuk bersama-sama menjaga diri dan ekonomi negara. Diharapkan dengan gambaran situasi pesakit COVID-19 ini dapat membuka mata kita semua untuk tidak leka dalam memerangi COVID-19 meskipun pelbagai kelonggaran telah diberikan. Namun dalam masa sama, jangan putus asa kerana pasti akan ada pelangi selepas hujan. Kita mesti menang. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah.
Sementara itu, 200,000 dos vaksin COVID-19 CanSino tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA hari ini menerusi penerbangan MAS Mascargo dengan pesawat MH361 dari Beijing, China. Bekalan vaksin yang hanya memerlukan satu dos itu bakal memperhebatkan lagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK, terutamanya di kawasan pedalaman yang sukar untuk diakses. Hadir menyaksikan ketibaan bekalan vaksin itu, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Datuk Dr. Muhammad Syafiq Abdullah dan Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Datuk Dr. Siti Hasmah Tafsir. Vaksin dos tunggal berbentuk finish produk itu adalah sebahagian daripada 3.5 juta dos vaksin CanSino yang telah ditempah oleh Malaysia dengan penghantaran secara berperingkat. CanSino dibekalkan oleh CanSino Biologics China, manakala Solution Biologics adalah pemegang pendaftaran produk bagi CanSino di negara ini. Vaksin CanSino telah mendapat kelulusan penggunaan bersyarat untuk kegunaan kecemasan oleh pihak berkuasa bekalan dadah PKBD pada 15 Jun lalu. CanSino adalah vaksin COVID-19 satu dos pertama di Malaysia. Ketika ini, 3 jenis vaksin diberikan di bawah PIK iaitu Pfizer-BioNTech, Sinovac dan AstraZeneca. Selepas ini, kelar leher isteri warga emas didakwa. Pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan mengabaikan sehingga menyebabkan remaja perempuan sindrom Down mengalami kecederaan fizikal dan emosi antara Februari hingga Jun lepas. Siti Bainun, 29 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Izralizam Sanusi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga remaja berkenaan mengabaikan sehingga menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal dan emosi. Siti Bainun didakwa melakukan perbuatan itu di rumah di Seksyen 10 Wangsa Maju antara Februari hingga Jun lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 31 Fasal 1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya. Hakim menetapkan jumlah jaminan RM12,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan syarat tambahan iaitu tertuduh tidak dibenarkan mengganggu mangsa dan saksi pendakwaan, menyerahkan pasport kepada mahkamah serta melaporkan diri sekali setiap bulan di Balai Polis Perhampiran. Mahkamah menetapkan 4 Oktober ini sebagai tarikh sebutan kes untuk penyerahan dokumen. Seorang warga emas didakwa hari ini atas pertuduhan membunuh isterinya dengan mengelar leher mangsa dalam kejadian di Gopeng minggu lepas. Prosiding kes dijalankan di Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh kerana tertuduh Lim Hon Koi, 72 tahun, sedang menerima rawatan radang usus. Mengikut pertuduhan, Hon Koi didakwa mengelar leher isterinya Chan Moy, 74 tahun sehingga mengakibatkan kematian mangsa. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Taman Desa Cahaya Gopeng antara 8 malam 8 Ogos sehingga 7.30 pagi 9 Ogos lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum mati jika sabit kesalahan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Cantonese. Magistrate Nur Faizah Muhammad Saleh menetapkan 30 September depan untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan bedah siasat, laporan kimia dan toksikologi. Media pada 9 Ogos lalu melaporkan seorang wanita warga emas berusia 74 tahun ditemukan terbaring, tidak sedarkan diri di atas katil di bilik bawah sebuah rumah 2 tingkat di mana terdapat kesan kelar di leher mangsa. Turut ditemukan di sebelah mayat mangsa sebilah pisau yang dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Walaupun berniaga, namun perniagaan tidak termasuk dalam perkhidmatan perlu menyebabkan Muhammad Azmi Awang yang tinggal di Sentul, Kuala Lumpur hilang punca pendapatan. Ia mengakibatkan tunggakan komitmen bulanan keluarga menjadi semakin tinggi sehingga pesara tentera itu terpaksa mengangkat bendera putih meminta bantuan bagi meneruskan kehidupan.
Menceritakan detik kesusahan itu, Muhammad Azmi, pengusaha baju bandel berkata, sejak perniagaannya mengalami kerugian, dia terpaksa mengambil upah harian dengan melakukan pelbagai kerja am. Katanya jika sihat, dia tidak akan memilih pekerjaan. Namun kerana dia baru sahaja menjalani pembedahan usus, pergerakannya terbatas dan menyukarkannya untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Sebab PKP ni saya tak boleh berniaga langsung sebab kita terpaksa ikut arahan kerajaan lah. Tak boleh berniaga. Mana dapatan? Daripada itu saya pun tak dapatlah pendapatan saya pun. Saya mengharapkan pada bantuan orang ramai lah. Kadang-kadang ada kawan-kawan panggil saya pergi tolong dia bagilah RM10, RM20 untuk saya buat belanja makan. Muhammad Azmi sebelum ini pernah berkhidmat sebagai anggota tentera di MINDEF selama 13 tahun. Dalam pada itu, rintihan keluarga itu mendapat perhatian Amanah Hartanah Bumi Putra AHB apabila sumbangan keperluan asas mula disalurkan sejak minggu lalu. Ia menerusi program Bendera Putih Kongsi Rezeki yang turut mendapat kerjasama Malaysian Relief Agency MRA. Menurut Eksekutif Projek Nur Maizura Maizan, menerusi program amal ini, keluarga yang terputus bekalan makanan dan tiada sumber kewangan akibat pandemik COVID-19 akan dibantu sehingga mereka dapat menyara semula kehidupan masing-masing. Malaysian Relief Agency berharap kepada semua rakyat Malaysia yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan juga PKP ini, janganlah berdiam diri. InsyaAllah boleh hubungi kami untuk kami menyampaikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Proses agihan sumbangan berupa pek makanan dan kesihatan melalui projek Bendera Putih Kongsi Rezeki ini dibantu sukarelawan MRA. Sebagai alternatif dalam melakukan ibadah akikah dengan kos yang tidak membebankan, akikahcenter.com mengajak umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah itu terutama pada masa pandemik ini untuk menyertai akikah di Tanah Suci Mekah. Ketua Pengarah Urusan akikahcenter.com Abdul Halim Khairi berkata, peserta tidak perlu risau akan kesahihan pelaksanaan ibadah itu yang dijalankan secara profesional dan disertakan dengan bukti video pelaksanaan ibadah tersebut. Kesemua sembelihan ini akan dijalankan di Tanah Suci Mekah, dan untuk mengelakkan sebarang penipuan dan ketirisan, kita pastikan setiap ekor yang disembelih tu akan disediakan video beserta sebutan nama anak. Dan bagi setiap peserta yang menyertai dengan Akikah Center ini, kita akan bagi sijil penyertaan berupa sijil kayu premium yang tertulis nama anak anda lah. Menurutnya lagi, Akikah Center telah melaksanakan program akikah di Mekah sejak 2014 dan sehingga kini lebih 40,000 ekor sembelihan telah dilaksanakan dengan edaran daging melebihi 480,000 kilogram yang diagihkan melalui kerjasama dengan Kerajaan Arab Saudi ke 27 buah negara Islam yang memerlukan selain edaran tempatan. Tambahnya, kerjasama dengan Kerajaan Arab Saudi dibuat dengan mengambil kira fasiliti yang disediakan bertaraf dunia di samping kawalan SOP pelaksanaan yang ketat dalam menjaga kebajikan haiwan sehingga proses sembelihan dan agihan daging sembelihan. Akikahcenter.com turut menawarkan hadiah istimewa bagi peserta yang ingin mendaftar pada hari ini. Dan siapa yang mendaftar sepanjang hari ini akan menerima sejadah Gebuking sebagai satu penghargaan kepada semua pelanggan. Mereka yang berminat untuk menyertai ibadah akikah ini boleh layari laman web www.akikahcenter.com atau hubungi talian WhatsApp 018 353 4803. Benarkah Taliban sudah berubah? Amerika Syarikat memindahkan sekitar 3,000 lagi rakyat Afghanistan dari lapangan terbang antarabangsa Hamid Karzai di Kabul. Ia menjadikan kira-kira 9,000 orang telah dievakuasi dari negara bergolak itu sejak 14 Ogos lalu. 350 daripada yang dipindahkan dalam penerbangan terbaru itu merupakan rakyat Amerika. Bagaimanapun, cubaan lebih ramai rakyat Afghanistan untuk melarikan diri dari negara itu menjadi sukar
kerana Taliban sudah menguasai seluruh negara serta menutup laluan ke lapangan terbang utama. Bagaimanapun, dalam 24 jam terakhir ini, Amerika telah membuat beberapa penerbangan pesawat pengangkutnya C-17 dan membawa lebih 2,000 orang. Dalam pada itu, Taliban ketika ini dilaporkan melakukan pemeriksaan dari pintu ke pintu bagi mencari individu dan keluarganya yang bekerja untuk warga asing, terutama Amerika dan NATO yang sebelum ini mengawal pemerintahan Afghanistan. Tindakan itu meningkatkan lagi ketakutan dan tekanan rakyatnya. Ketika anggota Taliban yang telah menguasai Afghanistan sejak 15 Ogos lalu mengawal seluruh wilayah namun membenarkan solat di masjid, termasuk solat Jumaat. Dalam pada itu, pembaharuan dalam polisi dan undang-undang dijangka akan dilaksanakan puak Taliban setelah berjaya menguasai Afghanistan sepenuhnya. Profesor Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam Universiti Malaya UM, Profesor Muhammad Roslan Muhammad Noor berkata langkah penambahbaikan itu antaranya menerusi pengenalan dasar yang dilihat menghormati hak-hak wanita untuk mendapatkan peluang pekerjaan dan pendidikan. Saya menjangkakan akan ada perubahan yang dilakukan oleh pihak Taliban ini untuk pemerintahan dia dalam tempoh pemerintahan Taliban 2.0 ini, kerana kita dapati bahawa mereka telah mula membenarkan wanita untuk meneruskan pendidikan. Kita dapati bahawa itu dibenarkan oleh pihak Taliban. Kita perlu untuk memastikan Taliban itu dapat membentuk satu imej yang baru, satu imej yang mesra kepada masyarakat Islam di Afghanistan dan juga masyarakat bukan Islam. Tambahnya, pendekatan yang baik turut digunapakai oleh puak Taliban dalam proses peralihan kuasa yang berjalan dengan aman tanpa pertumpahan darah. Justru ruang sepenuhnya perlu diberikan kepada pihak Taliban untuk membangunkan semula negara mereka tanpa provokasi daripada mana-mana pihak. Selain itu, peranan organisasi negara-negara Islam juga amat penting dalam memberi panduan dan saranan kepada pimpinan Taliban khususnya untuk membangunkan semula kerajaan. Pakistan dan Iran antara negara jiran yang mampu memberikan pengaruh besar dalam pembentukan kerajaan baru itu. Buat masa ini, aspek penting yang perlu ditangani segera ialah menstabilkan semula ekonomi selain menangani isu pengangguran serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Di Haywood, North Carolina, Amerika Syarikat, sekurang-kurangnya 2 orang maut manakala 20 lagi hilang susulan hujan lebat yang mengakibatkan banjir besar. Banjir sepanjang sungai The Pigeon dilaporkan antara yang terburuk dalam sejarah negara itu. Menurut Governor Roy Cooper, darurat diisytiharkan Rabu lepas susulan ribut tropika Fred membawa hujan hampir 30 cm. Kerahan tenaga pasukan mencari dan menyelamat SAR di darat, air dan udara dilakukan ke kawasan yang terjejas dan hampir 100 mangsa banjir telah berjaya diselamatkan. Bagaimanapun, banjir itu memusnahkan kebanyakan jalan dan jambatan selain menyebabkan bekalan elektrik terputus. Sementara itu, pihak berkuasa akan meneruskan pencarian penduduk yang hilang dan memastikan keadaan mereka selamat. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Arya Rahman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.